ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 75 berakhir pada ayat ke-78 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita cuba mengenang maksud-maksud ayat dan kita ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca. Yahudi adalah musuh Allah. Sudah kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan menerima beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu, padahal sesungguhnya telah ada suatu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, iaitu Taurat, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui perbuatan-perbuatan itu adalah salah. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah itu bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan Allah kepadamu dalam kitab Taurat yang mengandung kebenaran Nabi Muhammad untuk menjadikan hujah, yakni bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu? Tidakkah kamu berakal? Mereka yakni berani berkata demikian, dan tidaklah mereka ketahui bahawasanya, tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Allah mengetahui apa-apa yang mereka rahsiakan dan apa-apa yang mereka lahirkan. Dan antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf,
Mereka tidak mengetahui akan isi kitab, yakni Taurah, selain daripada penerangan bohong dari ketua mereka, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan mereka, sangkaan sahaja. Ini ayat yang menceritakan tentang sifat orang Yahudi. Yang lepas setelah kita bacakan beberapa perkara berkaitan dengan sikap orang Yahudi, larangan tangkap ikan pada hari Sabtu, mereka melanggar larangan Allah. Lalu mereka tangkap juga ikan, maka disumpah menjadi kera. Kemudian perintah itu larangan, kemudian diikuti dengan perintah menyembelih seekor lembu. Lalu bila nak sembelih seekor lembu, mereka bertanya. Bukan tanya tu nak mengetahui, tanya tu dengan tujuan untuk mengelak daripada melaksanakan perintah Allah. Nak sembelih lembu tu jantan ke betina, muda ke tua, akhirnya warna dia warna apa, guna tak untuk buat bekerja. Itulah sikap orang Yahudi dalam nak buat perintah Allah. Dia sentiasa cari alasan supaya tak buat perintah Allah. Jadi kita jangan jadi macam tu. Tadi saya baca daripada surah As-Sajadah ayat ke-15 dekat Masjid Pek Raja tadi. Bagaimana sifat orang yang beriman kepada ayat Allah. Bila dia bacakan ayat Allah ni, dia menyungkur sujud. Terus sujud. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi jaga-jaga dalam kita orang Islam ni, kadang-kadang kita pun jadi begitu perangai dia. Allah perintahkan suatu benda, kita sibuk cari alasan demi alasan tak nak buat perintah Allah. Kalau tuan-tuan ingat minggu lepas saya kata pernah orang saya bertanya kepada dia, bilalah negara kita ini nak melaksanakan hukum hakam Al-Quran, hukum Islam, seperti mana jual beli, muamalat kita buat, bab munakahat kita buat, bab hukum fiqh kita buat, tapi hukum jinayah yang ada dalam Quran ni bila kita nak buat? Asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabah nakalam minallah. Lelaki mencuri, orang perempuan mencuri, potong tangan keduanya. Lalu mereka menjawab, mana nak buat ustaz, mana boleh buat? Saya kata, kenapa tak boleh buat? Dia cakap dengan saya, kerana masyarakat Malaysia ini berbilang bangsa, berbilang kaum. Lalu saya tanya kepada dia baik, agak-agaknya tahun berapa masyarakat di Malaysia ni semua jadi Melayu Islam? Tahun berapa agak-agak? Takkan terjadi. Memang Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba illa lita'arafu. Allah jadikan manusia ni berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Tapi itulah alasan biasanya yang diberi oleh orang supaya tak laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan jadi itu. Kita yang duduk dalam majlis ilmu ni, perintah Allah kita terus taat. Akhirnya Allah Ta'ala ceritakan pula, lepas daripada itu Allah Ta'ala cerita hati orang-orang Yahudi ni, kata Allah macam batu. Allah tak kata macam besi. Kerana besi ni walau macam mana dia keras, maka dia bakar dia akan cair. Ada harapan untuk dia lembut. Dia akan cair juga besi itu kalau dibakar tadi. Tapi batu, kalau dibakar dia menjadi bertambah keras, bertambah keras, bertambah keras. Dalam sepotong hadis yang lain kata Nabi, batu yang keras kalau direndam dalam air tidak akan menjadi lembut, maka sebegitu juga hati yang keras takkan berguna padanya nasihat. Jadi hati kita ni tuan-tuan kena lembutkan. Macam mana nak lembutkan hati ni ustaz? Banyakkan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau Nabi tu nak dimasukkan dalam dada Nabi itu ilmu Islam nak dimasukkan, dibersih dulu hati Nabi. Macam cawan ni tuan-tuan, kalau dalamnya ada sisa kopi, serbuk kopi, tuan-tuan nak air, tuan-tuan kena buang dulu serbuk kopi ni. Curah dulu serbuk kopi ni, buang, dah bersih, basuh, barulah masukkan air suam ni, maka air itu akan putih. Tapi kalau tuan-tuan masukkan juga, air itu akan jadi hitam. Dia makan masa yang lama, curah, lama-lama air itu bertambah jernih dan bertambah jernih. Ada orang buat macam tu. Ada orang hati dia yang berselaput dengan dosa, dia nak jadikan hati dia bersih, maka dia istiqamah buat benda baik. Sentiasa buat benda baik, insya-Allah satu hari hati dia jernih.
Tapi ada orang yang boleh dia bertobat, beristighfar, bertobat sebenar-benar tobat, bersih hati, baru dicurah dengan ilmu iman, baru hati dia akan terus bersih. Bila orang cakap soal benar, dia boleh terima. Jadi Allah kata hati orang kafir ni macam batu. Malah batu tu pun kata Allah, dia macam batu tapi lebih keras daripada batu. Walaupun batu tu keras, kadang-kadang mengalir juga air celah-celah dia. Mengalir juga air celah dia. Tapi hati orang Yahudi ni kata Allah lebih keras daripada batu tu. Itu cerita yang kita dah baca beberapa minggu lepas, kita sebagai peringatan dan peringatan. Jangan kita lupa. Maka kali ini Allah Ta'ala kata musuh Yahudi adalah musuh Allah dan musuh orang yang beriman. Kalau tuan-tuan ingat dulu saya kata dalam kitab Muallim fi Tariq, batu-batu penghalang kepada pejuang Islam, Nabi kata musuh orang Islam ni, dia mesti menghadapi musuh dalam hidup dia 5 musuh. Yang pertama kata Nabi, musuh orang Islam ini ialah orang Islam yang hasad kepada mereka. Sama-sama Islam tapi hasad. Sama-sama Islam tapi hasad. Malam pengiraan undi saya berkuliah di Masjid Jami' Fekra Bukit Kepong. Fekra Bukit Kepong. Habis sahaja sembahyang Isyak, nak balik nak pergi makan, ada kawan tu bawa motor, turunkan stand motor, rupanya motor tertongging depan. Rupanya tayar depan dah kena curi. Itu satu. Yang satu lagi cari motor tak ada, baru beli motor, baru seminggu beli, hilang. Saya kata apalah jadi, orang ni di masjid pun dia curi. Apa yang dibuat itu sebenarnya menjatuhkan imej Islam. Tuan-tuan, saya selalu pesan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak berpuasa, tolonglah jaga imej Islam. Kalau tak nak jaga imej diri sendiri, jagalah imej Islam. Kenapa saya kata gitu? Orang akan tengok kita apalah orang Islam tak puasa banyak, Tuhan dia suruh puasa dia tak puasa. Kalau tuan-tuan masuk masjid, jagalah imej Islam. Tandas masjid tu kalau tak ada orang basuhkan tuan-tuan. Sebab itu imej Islam. Orang masuk tandas, ini ke orang Islam. Sekarang ni orang tak perasan, bila dia pakai sendiri dia ingat dia bawa imej dia je, tapi dia bawa imej Islam. Bila orang Islam makan rasuah berbilion duit, dia rasuah dia makan ni tuan-tuan, kadang-kadang dia tak nampak, dia menjatuhkan imej Islam. Orang akan kata apalah pemimpin Islam makan duit berbilion rasuah dan sebagainya. Imej Islam tu tercemar. Kita tak nak jadi itu. Kita duk fikir kita nak angkat, rupanya kita jadi orang yang menjatuhkan imej Islam itu sendiri. Kita bawa imej Islam. Jadi kalau tak puasa, kalau orang perempuan uzur tak puasa, dulu arwah mak saya tu kalau dia tak puasa, dia nak makan tu, dia tengok semua kan tak ada tu. Kan? Itu imej. Ini dia saja aja bulan Ramadan ke tak Ramadan dia pedal, isap rokok sebagainya. Dan macam kadang-kadang perangai itu lebih teruk daripada lembu kambing kadang-kadang. Imej Islam tu kena ingat. Kita ni orang Islam mesti jaga imej Islam. 2 musuh orang Islam ni kata dia ialah orang munafik yang benci dia. Tu pun saya dah kupas dulu. Munafik ni tuan-tuan, dia muka sama macam kita. Kita semayang, dia semayang juga. Dia puasa, kita puasa, dia puasa juga. Tapi dalam hati dia tak boleh tengok Islam tu menang. Dia Islam pada zahir, dia kafir pada batin. Tengok muka dia Islam, tapi dalam hati dia rasa benci kepada Islam. Kalau sifat tu ada, tuan-tuan ingat tak dulu kita baca hadis Qudsi yang dah habis kitab tu? Tuan-tuan balik, rujuk balik sifat orang yang munafik itu dasarkan kitab hadis Qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-5. Itu antara sifat-sifat orang munafik. Dia minta setia tapi dia sendiri tak setia. Dia tak nak kupas lagi bab tu. Yang ketiga kata Nabi, musuh Islam ni baru letak orang kafir benci dia. Baru letak orang kafir. Yang keempat kata Nabi, dunia. Dunia ni tuan-tuan jangan buat main, dia tarik kita kuat. Sekarang ni harga sawit RM1,370 1 tan.
Orang potong sawit tuan-tuan dah tak kira mula huasa dah. Kita mak cakap RM1,370. Tak banyak apa tuan-tuan. Maya Jumaat pun orang tinggalkan silat raya demi sawit. Kadang-kadang. 3, dunia yang melekakan dia. Yang keempat, hawa nafsu syaitan yang bernaung di hati dia tadi. Okey, kita terus kepada kitab yang kita ada ni tadi. Maka kata Allah, Yahudi dan adalah musuh Allah. Setelah wahai kami pengikutmu mengetahui tentang kerahnya hati, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman juga ke? Kamu rasa dia akan beriman ke? Dia akan beriman ke? Dengan perintah Allah pun dia langgar, maka apatah lagi dengan kita manusia, perjanjian dia dengan Allah pun dia langgar. Sebab tu tuan-tuan, zaman-zaman kita hari ni nak pilih anak menantu. Kalau ada nak cari menantu lelaki, ada nak pilih menantu perempuan. Betul tak betul? Tengok nombor 1, jangan tengok kerja dia dulu. Kau kerja apa? Inspektor. Kita pun terima. Rupanya inspektor bas. Jangan tengok nombor 1 tu. Tapi tengok di semayang dulu tak? Semayang penuh tak 5 waktu? Aurat reti tutup tak? Bermakna kalau hak Allah ditunaikan, insya-Allah hak manusia beres. Sama juga kita tuan, kalau sembahyang sunat kita kerjakan, insya-Allah sembahyang fardu lagi kita tak tinggalkan. Betul tak betul? Kalau sembahyang sunat kita tengok orang tu sembahyang sunat, kejap masuk sembahyang sunat duha. Dia buat sembahyang sunat tahajud. Sembahyang sunat tu dia tak tinggalkan, bermakna sembahyang wajib lagi dia tak tinggalkan. Bual dengan satu orang itu dekat Taman Kerodah. Panjanglah cerita dia. Lalu saya kata orang ini sembahyang tahajud dia tak tinggal sekali pun dalam hidup dia, sekali tak tinggal sembahyang tahajud. Kan? Agak-agak kalau sembahyang tahajud dia tak tinggalkan, sembahyang yang lain dia tinggalkan tak agak-agak. Kan saya cakap dengan tuan-tuan mari saya kuliah dekat Surau Sa'diah tu. Surau Sa'diah, Tan Sri Mahyudin Yassin punya, Ustaz Mak Yassin punya tu. Ada seorang perempuan datang duduk jumpa dengan saya, dah tua dah, umur saya ingat 84 gitu ah. Masa tu dia tanya saya, Ustaz, saya belajar dengan Allah Yarham Ustaz Mak Yassin. Jadi saya ni sembahyang tasbih Ustaz, sembahyang tasbih 1 hari 2 kali Ustaz. Siang sekali, malam sekali. Saya amboi mak. Siapa sini sembahyang tasbih 1 hari 2 kali? Angkat tangan. Aku pun tak. Dia sembahyang tasbih 1 hari 2 kali tuan. 2 kali. Perempuan tua ni 2 kali sembahyang sunat tasbih. Siang sekali, malam sekali. Allahu Akbar saya kata. Maka saya teringatlah kata-kata orang tua-tua dulu. Allah yarham mak saya, marhamah mak saya kata apa? Apa tadi dia kata? Allah bisa, tegal biasa. Allah bisa, tegal biasa. Oleh kerana kita dah biasa buat, bisa tu tak terasa. Sakit mana pun kita boleh duduk. Pasal tuan-tuan ni dah biasa duduk kuliah lama kan. Cuba tak biasa, 5 minit dah dah berpusing-pusing. Tapi oleh kerana dah biasa, dia boleh begitu. Macam mana kamu nak mengharap dari perseruan Allah kepada yang kamu sampaikan? Padahal sesungguhnya telah ada suatu puak dari mereka mendengar kalam Allah. Mereka dah tahu, dah dengar dah, tapi kemudian mereka mengubah kalam Allah. Orang Yahudi ni tadi, macam mana kita nak sebut? Allah kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani takkan reda kepada kamu. Allah beritahu dah. Kalau dia reda, orang Jawa kata something wrong. Adalah masalah. Allah kata dia takkan suka kepada kita. Dia takkan suka kepada orang Islam. Jangan bergantung harap kepada Yahudi dan Nasrani dan apabila mereka yakni orang Yahudi pada zaman Rasul bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Ini jenis muka cecak kubing.
Tahu? Ada lagi tak orang macam ni? Ada. Bila depan kita dia kata kita ni saya bersama-sama dengan awak. Di belakang kita rupanya dia hantam kita cukup-cukup. Ada jenis macam tu tuan-tuan. Ada orang jenis saya duduk kuliah depan saya, awak kuliah bagus, orang faham gini. Rupa belakang dia tukang hantar laporan. Ada juga jenis yang macam tu. Maknanya di luar dengan di dalam tu tak sama. Yang luar tu dengan dalam tu tak sama. Manusia ni kan biasa pandang luar tuan-tuan. Tengok luar. Manusia tak pandang dalam. Allah Ta'ala pandang dalam. Hati kita tu tadi. Hati kita innama a'malu binniat tadi. Jadi biar yang dalam tadi orang kita sibuk bersihkan yang luar. Di muka dia dibersihkan, sapu ni, sapu ni, sapu ni. Tapi yang di dalam sayangnya tidak dibersihkan. Penuh dengan hasad, riak, ujub dan takbur. Akhirnya saya tanya, kenapa awak benci orang ni? Dia tak boleh nak jawab. Ya, saya memang benci Ustaz. Kenapa? Saya nak tahu kenapa awak benci dia. Saya memang benci dia. Kenapa? Saya kata, kenapa? Dia tak boleh jawab. Just hanya kerana dia nakkan Islam awak benci, situ sebenarnya penyakit, saya kata. Kalau ada orang buat jahat, kita tak suka kerana kejahatan dia tu, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang buat baik, kita tak suka, hati kita ada masalah. Kan Islam ajar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam kitab telah mengenai kebenaran Nabi, mereka tahu bahawa akan datangnya Nabi. Mereka tahu, bukan mereka tak tahu. Tapi sayangnya mereka mengubahkan tadi. Mereka berani berkata demikian dan tidaklah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Kerana Allah Ta'ala tahu apa yang kita simpan dalam hati ni tuan-tuan. Ada yang luar yang kita sebut ni pun ada. Jadi nak cari orang yang dalam dengan luar ni sama tuan-tuan. Dalam dengan luar ni sama tuan-tuan. Orang tua-tua dulu kata apa? Telunjuk lurus kelengking berkait dulu orang kita katakan. Tunjuk lurus tapi kelengking tu kait. Belakang tu dalam hati dia tu ada tersemat dari perasaan-perasaan yang tak baik. Ini berbahaya. Ini adalah penyakit-penyakit. Dulu pun saya sebut kepada tuan-tuan, orang kita ni bila dia kena penyakit dia risau. Lemah jantung, darah tinggi, kencing manis. Saya hari tu cek hospital. Yang kata minggu lepas kita kuliah pendek tu, pergilah jumpa doktor. Doktor pun cek lah. Tengok darah ni 150 ke gitu. Oh, doktor kata tinggi. Saya pun tanya doktor, apa yang tak boleh makan? Daging merah jangan makan. Lagi udang semua jangan makan. Sotong jangan makan. Makanan-makanan segera jangan makan. Dalam hati aku kata makan batu lah kalau macam ni. Mudah tak boleh makan. Oh, rumah saya lagi teruk. Rumah saya lagi teruk. Doktor kata yang protein-protein jangan makan. Ikan-ikan semua jangan makan. Habis daging-daging merah pun jangan makan. Habis kau makan apa? Batu. Makanlah saya kata, tetapi jangan berlebih-lebihan. Apa pun makan, Allah Ta'ala jadikan tu baik untuk kita. Tapi jangan lebih-lebih. Itu Islam ajar. Teringin nak makan udang, makan. Tapi jangan lebih-lebih. Kan kata Nabi, berlebih-lebihan dalam satu perkara itu boleh membawa kepada kesialan. Maka makan cukup-cukup sikit. Nak rasa mentara kita hidup, nikmat dunia nak rasa, jangan berlebih-lebihan. Kalau banyak nak ikut, tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, payah juga kata-kata. Maka takut kita tak masal-masal. Tak masal-masalnya tuan-tuan. Okey. Dan mereka rahsiakan dan mereka lahirkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan antara mereka pula ada orang yang buta huruf, ada juga yang tak reti, yang tak faham. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan bohong. Dia tak tahu, dia tak kaji, dia tak faham tentang isi. Jenis orang kita tuan-tuan, ada orang kita ni yang baca Quran, dia sekadar dapat nak pahala. Arwah mak saya dulu tuan, dia baca Quran, baca asal bulan Ramadan ni dia tak tinggalkan Quran, dia baca je Quran. Bila tanya perkara berkaitan dengan pengajarannya,
Dia tak ambil kisah. Dia duk fikir aku baca ni kerana nak pahala. Okey jugalah. Okeylah juga tuan, sekurang-kurangnya dia baca. Nunjuk tu Quran tu tuan-tuan dapat pahala. Kita pegang Quran tu dah dapat pahala. Kita tunjuk tu dah dapat pahala dah. Nak buat macam mana? Ada orang yang Allah jadikan dia ni pandai. Dan ada orang yang jadi dia tak pandai. Kadang-kadang dalam bab itu tuan-tuan, bila dalam bab ini pula ada orang yang pandai tapi dikilas makna ayat tu tadi. Dikilas makna ayat itu, diubah makna ayat itu tadi. Selain daripada penerangan bohong, akhirnya diberi penerangan yang tak betul daripada ketua mereka. Mereka berpegang juga tadi. Akhirnya terpengaruh dengan cakap-cakap ketua mereka tadi. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan sahaja. Sangkaan sahaja. Mereka tidak mengetahui. Yang baiknya kita baca Quran betul dengan bertajwid. Dah baca Quran betul dengan bertajwid, kita memahami apa yang ada dalam Quran. Dah faham tuntutan ayat Quran tu apa dia. Sekarang kitab tafsir banyak. Berobok-robok kitab tafsir. Pergi mana-mana pun tuan-tuan, buka dalam media sosial jumpa Quran kitab tafsir, kita boleh baca dan kita boleh faham tuntutan ayat itu. Kan? Dah faham, lepas tu kena amal. Banyak orang ambil, ada yang ambil baca sahaja. Ada yang ambil baca dan faham tapi tak beramal. Kalau baca faham tapi tak beramal, ibarat tuan-tuan lalu dekat jalan raya, lampu merah. Tuan-tuan tahu lampu merah maknanya apa? Ada orang kata darah, berbahaya. Tapi dia langgar juga. Jawabnya apa jadi? Meninggalkan dunia lah dia. Ada orang baca, dia faham lampu merah kena berhenti, maka dia berhenti. Itulah yang selamatnya. Dia ikut apa yang diajar dalam Quran. Tapi ada orang dia faham itu lampu merah, bahaya tak? Bahaya. Jalan tak? Dia jalan juga. Merah tak merah, dia jalan. Akhirnya dia meninggalkan dunia. Jadi kita kena jadi orang yang baca, kita faham, dah faham kena beramal dengan ajaran yang ada dalam Quran. Itu maksud cerita ini tadi. Sebab penurunan ayat ke-75 ini, Ibnu Abbas dan Maqatil berkata ayat ini diturunkan pada 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa untuk bertemu Tuhan. Apabila mereka pergi menemui Tuhan, mereka mendengar kalam Allah yang memerintahkan agar mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Selepas itu mereka pulang kepada kaumnya yang jujur, menunaikan apa yang mereka dengar. Sebahagian mereka berkata kepada kaumnya, kami mendengar kalam Allah. Sekiranya kamu mampu menunaikan, lakukanlah. Kalau kamu enggan, maka jangan kamu lakukan. Yang ini tidak menjadi apa-apa. Dia dengar lain, dia sampaikan lain. Ayat perintah tadi suruh tunaikan sembah Allah. Tapi mereka bila balik tu, mereka sampaikan kepada kaum dia, kalau kamu nak ikut pun boleh, kamu tak nak ikut pun boleh. Suka hati kamu. Macam tu. Maka mereka ubah perintah Allah itu tadi. Kan? Itu perangai mereka tadi. Ayat ke-76, Imam Mujahid berkata ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad berkata kepada Bani Quraidah dari bawah binting mereka, wahai saudara, wahai saudara kera, wahai saudara babi, dan wahai saudara hamba Taghut. Mereka tercengang-cengang kerana Rasulullah tahu sejarah untuk mereka, untuk moyang, datuk nenek moyang mereka, seraya berkata, siapa yang memberitahu kepada kamu? Lalulah turunlah ayat ini pada ayat ke-76. Okey, tadi ayat 70 dah. Ayat 70, bila pergi 70 orang tadi, mereka dengar kalam Allah, perintah Allah supaya taat, wajib taat kepada Allah, atiullah, taat kepada Allah. Tapi bila mereka pergi dekat kaum dia, mereka kata kalau nak taat pun boleh, kalau tak nak taat pun boleh.
Dia ubah perintah tadi. Itu ayat 75. Ayat ke-70 Ayat ke-75. Ayat 76 ni pula dia kata bila Nabi datang kepada Bani Quraizah, bangsa Yahudi, maka Nabi menyahut, Nabi berseru, wahai saudara kera. Kenapa? Kerana mereka disumpah menjadi kera. Wahai saudara babi, dan wahai saudara hamba Taurut yang menyembah patung-patung. Mereka tercengang-cengang. Macam mana Muhammad yang hidup ni, Nabi akhir zaman, tahu cerita kita yang dulu-dulu, datuk nenek moyang kita yang dulu-dulu, dia tahu cerita dia. Lalu turunlah ayat ini, ayat ke-76, apabila mereka yang orang Yahudi di zaman Rasulullah bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Itu keadaannya dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dalam kitab Taurat itu sendiri, ada menceritakan akal lahirnya Nabi Muhammad. Maknanya mereka tahu kan? Mereka tahu itu nak membuktikan kebenaran Nabi. Tapi adakah mereka percaya kepada Nabi? Mereka enggan. Pada hakikatnya hati-hati mereka tu benar, percaya, tapi pada zahirnya mereka tetap tak nak, kerana Nabi Muhammad dibangkitkan dari bangsa Arab Quraisy. Jadi sifat asad mereka tadi, mereka tak boleh terima daripada bangsa yang lain. Mereka hanya menganggap bangsa mereka sahaja yang mulia. Macam tu juga setengah kita ni, kadang-kadang kita menganggap bangsa kita Melayu ni mulia. Ada orang menganggap bangsa Arab tu mulia. Ada orang menganggap orang putih itu mulia. Tak, sebenarnya yang mulia di sisi Allah bukan orang Arab, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi mana orang yang beriman, bertakwa. Walaupun Bilal bin Rabah itu kulitnya hitam, tetapi oleh kerana dia beriman, maka dia mulia. Oleh kerana Bilal bin Rabah itu walaupun kulit dia hitam, tapi oleh kerana dia beriman, dia mulia. Dalam ayat ke-9 daripada surah As-Sajadah, Allah kata, kamu manusia ni dikeluarkan daripada air yang hina. Air yang hina ni maknanya air dari mana keluar air kencing, di mana keluar air mani, di situlah keluarnya, dia kata, air benih manusia, air mani yang suci. Ada pula orang tanya saya, boleh tak Ustaz, air mani ni kita buat uduk Ustaz? Nak buat uduk boleh tak Ustaz? Saya kata, tunggulah kau kumpulkan air mani kau 2 kolah tu, barulah buat uduk, cerita buat uduk. Boleh ke? Punya bodohnya kadang-kadang orang kita bila dalam bab soal itu dia tak belajar. Sebegitu juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'la. Sabbihisma rabbika 'alal ladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada wal ladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sulbi wat tara'ib. Kan? Cerita begitu, tulang-tulang sulbi, tulang-tulang rusuk kita kan. Begitulah jenis kita. Dalam surah Sajadah disebut, dalam beberapa surah yang lain pun disebut asal kejadian kita ni. Daripada mana keluar air kencing, air madhi, air wadi, air mani, di situ keluar kita manusia. Jangan cakap besarlah, jangan sombonglah. Akhirnya ke mana kita? Besar mana pun kita, tuan-tuan, kita akan dikebumikan dalam lubang tanah juga. Akhirnya kita makan dekat atas dunia ni, kita lupa nanti masuk tanah kita akan kena makan pula. Dalam tanah ni kita akan dimakan ulat dan cacing. Apa kedudukan kita sebenarnya? Itu yang kita kena faham. Oh, begini kehidupan kita manusia ni tadi. Okey. Huraian dan tafsirannya, kata dia, Rasulullah amat mengetahui bahawa orang Yahudi dan Kristian berhati keras. Namun baginda itu amat menyintai umatnya. Dia tahu, Nabi tahu. Tapi Nabi ni sayang, tuan-tuan, kepada umat dia dan sentiasa menaruh harapan agar mereka beriman kepada Allah. Taruh harapan agak-agaknya, kita ajak ni agaknya, sebab kita sayang orang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya, seperti mana saya tak nak saya diumbankan dalam neraka Allah, sebegitu jugalah saya tak nak tuan-tuan semua masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Saya cakap dengan adik saya, kita pegang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong dalam benda yang baik. Sayang kadang-kadang, tuan-tuan, kan?
Sayang tiba-tiba ada yang duduk berpihak kepada yang zalim. Walal Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Rasulullah sedar mereka juga mempunyai asas mempercayai kewujudan Allah dan hari kebangkitan. Antara mereka adalah orang-orang pilihan Nabi Musa yang mendengar kalam Allah, namun kerana kekerasan hati dan keangkuhan mereka tetap kufur kepada Allah. Oleh kerana kerahnya hati mereka tak nak juga percaya. Ada jenis orang yang macam tu. Ada orang jenis macam tu. Tadi saya cerita dengan Najib Latif kat sini, tuan. Seorang dia memang dia baik. Semua orang tahu dia baik, tuan. Orang kampung semua, orang taman semua tahu dia ni baik. Dia ni imam, tuan. Yang benci dia, tuan, imam juga. Kan kepelik tu. Kan kepelik tu, kan. Semua orang tahu dia ni baik. Kalau ada kematian dia masuk A sampai Z. Mayang je banyak cerita manusia, tuan. Jadi kenapa tadi? Jadi kita kena betulkan hati kita. Orang yang baik kita kena suka. Orang yang tak baik tu kita doakan supaya dia jadi baik. Allah buka pintu hati dia supaya dia jadi baik tadi. Dakwah Nabi ini tidak disambut baik oleh mereka, namun Allah menjadi saksi dakwah Nabi itu tak diterima. Cik satu tempat, satu masjid, nama dia Cik Azmi. Saya tak sebut masjid mana, tuan-tuan tanya, tapi pengurusi dia nama Cik Azmi. Subuh hari tu dia jumpa saya sembang, Ustaz, saya buat ni macam-macam Ustaz, tapi orang tak nak juga datang juga masjid dan surau. Bukan senang nak ajak orang kepada agama, kepada baik ni bukan senang. Bukan kita yang boleh beri hidayah kepada orang. Kalau orang tanya kepada saya, Ustaz, ajak orang kepada baik ni Ustaz dah puluh tahun Ustaz. Saya kata dari umur saya 18 tahun, 17 tahun saya dah mula berceramah. Itulah Masjid Jamek Pek Songkat tu masa saya kanak-kanak umur muda lagi, umur 17 tahun. Itulah Masjid Jamek Pek Songkat tu saya berceramah. Ingat masa tu Tan Sri Mahyudin Yassin bagi saya hadiah tahniah Johan pidato dekat Masjid Jamek Pek Songkat tu. Masa tu umur saya sekitar tingkatan 5, tingkatan 5 lebih kurang. Johan ceramah tu masa tu dia bagi. Sampai hari ni ada orang yang boleh terima dan ada orang tak boleh terima. Jadi bila orang tanya kenapa Ustaz, saya kata kilang kasut yang buat kasut tu kadang-kadang satu hari 10,000 pasang. Daripada 10,000 pasang yang dibuat, kadang-kadang ada juga kasut yang reject. Itu kilang kasut. Habis kalau kita duduk majlis ilmu ni, tuan-tuan, ingat senang ke nak pujuk hati kita ni, tuan-tuan, nak terima kebenaran? Ingat senang apa? Bukan saya yang boleh buka pintu hati. Jadi menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad telah menyampaikan sekurang-kurangnya. Dah sampaikan tak? Dah sampaikan tak? Dah. Awak dah sampaikan, dah beritahu? Dah. Kerja insya-Allah dah selesai. Itu yang dalam surah Sajadah kata, kalau kami nak jadikan beriman, kami dijadikan, tapi telah kami sebut, kata Allah, kami akan penuhi neraka jahanam tu dengan jin dan manusia. Ada orang dapat hidayah, ada orang tak dapat hidayah. Ada yang tuan-tuan datang daripada sini, bukan dekat-dekat. Ada yang daripada Paguh datang. Ada orang datang daripada Bukit Kambi datang. Ada orang datang daripada Bukit Kangkar datang. Orang jauh-jauh boleh datang. Orang dekat, tuan-tuan pelik ke tuan-tuan? Tak pernah pelik. Zaman Nabi masih hidup, bukan semua orang pada ketika zaman Nabi itu dapat iman. Abu Talib tidak dapat iman yang dibawa oleh Nabi. Tapi kita yang tak pernah jumpa Nabi dapat iman yang dibawa oleh Nabi. Allahu Akbar. Terima kasihlah Allah. Allah pilih kita tuan-tuan semua jadi orang yang nakkan Islam. Besarnya nikmatnya tuan-tuan. Apa nikmat dia Ustaz? Orang beriman ni insya-Allah dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Besok tuan-tuan, orang kafir kata Allah takkan dapat masuk syurga sehinggalah unta masuk ke dalam lubang-lubang jarum jahit. Mana mustahil dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah tergolong kaum munafik yang berkata bahawa mereka beriman ketika bertemu dengan orang Islam, dan apabila mereka berkumpul sama mereka mentertawakan dan memperlehkan Islam. Ada bila depan orang Islam dia cakap kita memang sokong Islam, tapi belakang kita dia ketawa. Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu.
Mereka tidak sedar bahawa Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Allah Ta'ala tahu yang dalam hati kita ni. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Saya semalam bila duduk kuliah kan, imam tu beritahu saya, habis selesai je kuliah, imam tu beritahu saya ni kan orangnya. Disebutlah orang duduk. Saya tahu. Saya duduk dalam majlis kuliah ni, kita tahu orang yang suka dengan orang tak suka. Orang suka dengan orang tak suka. Kan cara orang suka duduk kuliah ni dengan cara orang tak suka. Bukan kita ngajar baru sehari dua hari. Kita ngajar dah berpuluh tahun. Cara duduk tu pun kita dah tahu. Cara dia pandang kita dah tahu. Kalau dah pandang macam tu, agak-agak suka tu kan? Agak-agak suka tak? Kalau kita ada orang, kan ada orang pandang, apa khabar Ustaz? Sihat? Kan ada orang kita pandang, tahu tak agak-agak? Dia suka tak agak-agak? Kalau aku macam tu, aku angkat kaki cepat dah, tahu dah orang tak suka dah. Kalau dia kata, Ustaz apa khabar, sihat gini, mesra, ada harapan lah tu. Tapi kalau kita datang duduk kuliah, minta maaf cakap kaki dia melunjur gitu. Minta maaf tuan, itu orang kata menghabiskan beres saja tuan. Tapi kita bercakap, kita bersangka baik, kita berusaha menyampaikan. Hati itu yang buka pintu hati, bukan kita. Allah yang boleh membolak balikkan hati kita ni tadi tuan. Mereka membunuh orang awam, tetapi mereka mengatakan orang awam itu bersenjata dan perlu dibunuh. Mereka mengubah, mereka mengebom rumah-rumah penduduk. Mereka bunuh orang awam. Mereka kata orang awam tu ada senjata. Mereka mengebom rumah penduduk tempatan dengan alasan tersilap sasaran. Bila dah dibom, mati bergelimpangan orang rumah tempatan, bukan askar. Mereka jawab apa? Mereka tersilap, minta maaf tersilap. Itu alasan yang mereka bagi, jenis-jenis orang yang munafik kita kan. Itulah pendustaan daripada mereka tadi. Kita tengok, pandang perhati yang Yahudi buat pada orang Islam di Palestin macam mana. Mereka bunuh kanak-kanak kecil atas alasan budak ni bawa lastik. Itu sikit aja, tak suka-suka hati dia je. Dalam Islam, siapa yang membunuh seorang itu dosanya seakan-akan dia membunuh seluruh orang Islam. Tak boleh bunuh orang. Allah menerangkan keadaan para pendeta mereka yang sentiasa memutar belitkan fakta. Mereka mendakwa, dia tukar. Kan duduk sini, ubah dia hukum. Kat sini hukum dia lain. Mereka mendakwa bahawa mereka adalah bangsa pilihan Allah dan boleh melakukan apa sahaja terhadap orang lain. Dia anggap diri dia mulia. Apa yang dia nak buat, dia boleh buat. Harta benda orang Islam boleh dirampas dan anak isteri boleh diperkosa. Itu perangai orang-orang Yahudi. Kita duduk sini, alhamdulillah tuan, masih lagi Islam tu ada. Alhamdulillah. Para nabi mengambil syafaat. Para nabi mengambil syafaat daripada mereka, dan sekiranya mereka dimasukkan ke dalam neraka, hanya beberapa hari saja, kata dia. Kalau mereka masuk neraka pun hanya beberapa hari, tanggapan orang Yahudi. Mereka yang menciptakan mencipta Talmud dan mengarang isinya untuk kepentingan mereka. Mereka mendakwa bahawa Palestin adalah negara yang dijanjikan Allah kepada mereka. Orang yang beriman dengan Yahudi mesti berhijrah ke Palestin. Atas orang-orang yang beriman dengan Yahudi mesti berhijrah ke Palestin. Atas dasar kepercayaan inilah diikuti pula dengan orang Yahudi yang buta huruf dan yang bersikap tidak peduli. Penduduk Eropah Timur dipindahkan beramai-ramai ke Palestin. Mereka hanya membuat andaian sahaja dan objektifnya sebenarnya adalah untuk inginkan bernegara. Mereka melihat orang Arab ada di negaranya, dan orang Afrika bernegara, orang Melayu bernegara, semua bangsa bernegara. Mengikut sejarah, orang Yahudi tidak bernegara kerana mereka sering diusir dan menjadi buruan. Mereka diburu oleh Fir'aun, dibunuh, diusir dari Mekah, Madinah dan seluruhnya dunia ini disebabkan kejahatan mereka yang tidak mahu menghargai kemanusiaan. Sehingga zaman di Alaf Hitler, mereka dibawa beramai-ramai dan dibakar hidup-hidup. Dia tengok semua ada negara. Orang Melayu kita ada negara kita. Negara kita apa? Dulu orang panggil Tanah Melayu.
Sekarang Malaysia. Ada pula orang kata mana ada negeri Melayu. Tak. Kalau Arab ada negeri Arab. Afrika negeri Afrika. Orang Melayu ni negara dia. Allah Ta'ala jadikan ni negeri dia, ni negara dia. Tanah Melayu. Tanah Melayu. Milik orang Melayu. Orang Melayu duduk tu. Ada orang dah tak ambil kisah dalam bab ini. Kita kena bagi sama rata. Kerana tak faham faktor dia tadi. Kan? Walau bagaimanapun kita tak usir orang lain. Orang lain nak duduk-duduklah. Tapi kena mengiktiraf tanah itu tanah Melayu. Ada tanah Arab. Ada tanah dia kata. Dan sebagainya tadi. Mereka menjadi buruan seluruh dunia. Dan lari bertempiaran. Mereka bercita-cita mendirikan National Home di Palestin dengan membuat penerangan berhubung dengan penyelewengan terhadap isi Taurat. Lalu Britain, Amerika dan Perancis merealisasikan cita-cita mereka dengan menghadiahkan tanah Palestin pada tahun 1948 kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Ini nampak tak? Inilah dia dengan dia akan bertolong-tolong. Dengan kita ni pula, tuan-tuan orang kita, kau jaga kau. Bagaimana? Kita tengok orang Islam kena sembelih. Apa kejahatan yang kita buat kepada mereka? Kalau tuan-tuan ingat, kan? Inilah yang berlaku. Hal Islam ni tuan-tuan, sebaik-baik agama. Islam ni sebaik-baik agama. Kita tak pernah menzalimi sesiapa manusia pun tuan. Di Malaysia kita tak pernah bakar satu kuil pun tuan. Kita tak pernah bakar satu tokong. Kau nak ibadat, pergilah ibadat. Kita tak pernah bakar. Kan? Tapi bagaimana kita tengok kalau di Thailand dulu kan, Taksin yang saya kata, dia susul orang Islam bulan Ramadan tu diikat tangan ni. Dimasukkan dalam terak itu, dia tutup 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Empat, dibungkus dengan kait kembis dalam terak. Mati satu terak tu dalam keadaan orang Islam berpuasa. Cuba tuan-tuan bayangkan orang macam Haji Latif ni berpuasa. Kita pakaikan dia suspender alat-alat. Lepas tu kita ikat tangan dia ke belakang. Kita susun. Mula-mula Haji Latif. Lepas tu Haji Yahya. Lepas tu Kamarul Zaman. Lepas tu saya. Yang ada harapan hidup aku. Sebab aku atas sekali. Yang ada harapan meninggalkan dunia Haji Latif dengan Haji Yahya. Zaman pun mungkin meninggal juga dunia. Dia susun tu satu terak dibungkus dengan kembas, mati satu terak. Sedihnya kita tengok, kita tak pernah buat orang-orang lain dan dekat dunia ni begitu, tapi sanggup mereka buat. Mereka belah. Kalau Bosnia dulu, mereka tebuk perut tu, keluarkan budak, dipotong kepala tu, ditendang macam tendang bola. Subhanallah. Kita tak ada tuan-tuan. Kita tak runtuh pun satu kuil pun. Satu tokong pun kita tak runtuhkan. Baik tak baik Islamnya. Ataupun orang tak faham kan. Orang tak faham betapa indahnya Islam kan. Wallahualam. Sikit lagi tuan-tuan. InsyaAllah. Tak masuk juga kitab ni kan. Panjang sangat. Dan pengajaran dan keistimpulan. 1. Memberikan penafsiran dalam penyelewengan terhadap kalam Allah tersangat haram. Memberikan penafsiran dan penyelewengan terhadap kalam Allah tersangat haram dan terkutuk, apatah lagi menukar-nukar kalam Allah. Tukarkan ayat tu satu dosa besar. Dosa yang besar, apatah lagi menukar-nukarkan kalam Allah. Ayat tu begitulah. Kita jangan pandai-pandai nak ubah-ubah lain daripadanya. Sebab tu saya tak berani kalau tuan-tuan kata ustaz tafsir tak. Ni kitab ni saya hanya baca kitab yang ada pada kita ni, kitab Mutiara, Tafsir Mutiara Al-Quran terbitan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan begitu juga rujukan yang lain dalam kitab Tafsir Fi Zilalil Quran. Dalam kitab yang tafsir, dalam kitab lain Tafsir Ibnu Kasir. Ada kat rumah saya tu rajin kita selak tengok kan. Nak kupas nak tafsir kita tak berani sebab kita bukan ahli tafsir. Jadi jangan tukar ayat itu. Gitulah. Dan yang kedua, penyelewengan yang berlaku pada Taurat dan Injil dan hasil adalah Talmud dan Bible yang diwarisi sekarang ini. Yang ketiga, orang kafir tidak hanya menyeleweng Taurat dan Injil saja, bahkan berusaha sedaya upaya mengelirukan isi kandungan Quran. Dia nak kelirukan Quran tadi.
Mereka tertolak bahawa terlupa bahawa Allah menjaga Al-Quran dengan tangan daripada tangan-tangan yang kotor, yakni orang jahat. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kamilah yang akan pelihara Quran ni. Quran ni insya-Allah Allah akan pelihara sampai bila-bila. Akan ada orang yang akan menghafal Al-Quran. Ubah satu baris saja orang tahu dah. Ubah satu baris aja ayat Quran, satu baris aja, bukan satu Quran, satu baris orang dah tahu dah. Ini kehebatan Al-Quran. Sempena kita berada dalam bulan Ramadan yang mendatang, banyakkanlah baca Al-Quran. Renung Al-Quran, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai situ kita berhenti. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita menyambung sedikit daripada kitab beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada muka surat ke-17. Kalau tak silap saya muka surat 17. Kita ambil masa lebih kurang 10 minit insya-Allah. Masa muka surat 17. Betul Tasawur yang salah. Terdapat di kalangan manusia orang yang engkar akan wujudnya Tuhan. Maknanya ada, bukan semua orang percaya adanya Tuhan. Ada orang yang sengaja mengatakan, saja-saja cakap Tuhan tu tak ada. Habis apa yang berlaku kat dunia ni, dia kata faktor masa yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Kan dia kata begitu. Ada manusia yang engkar wujudnya Tuhan. Hakikat sebenarnya Tuhan tu ada tak? Ada tak? Ada. Dalilnya ada alam ini. Apa dalil alam ini? Alam ni ada, mesti ada yang buat. Ibarat tuan-tuan kipas ni berpusing, adanya current. Walaupun tak nampak. Itu yang dikata hakul yakin, ainul yakin ada bagi satu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa yang saya pegang ni. Yang saya pegang ni kereta api ke kereta lembu? Siapa kata kereta api? Angkat tangan. Siapa kata ni kereta lembu? Tak ada? Ada? Yang saya pegang, siapa kata yakin ini botol air? Angkat tangan. Pun tak yakin juga. Mak air. Agak tak nampak apa. Yang saya pegang ni botol air ke kereta Mercedes? Betul ke? Ainul yakin. Dengan mata yang yakin. Ni adalah botol air. Tak ada orang kata ustaz tengah pegang kereta Mercedes. Kalau ada kata begitu, jawabnya mata dia terplay on. Tu. Ada benda yang kita tak dapat lihat, tapi kita yakin. Contohnya kipas ni berpusing, adanya current. Kita yakin ada current tak? Kalau tuan-tuan tak percaya, keluarkan wire tu dua, jelirkan lidah. Tak kemam and the push. Mati kita. Kita yakin ada current tapi tak nampak. Boleh faham? Sebegitu juga tuan-tuan kena yakin adanya current walaupun tak nampak. Maka kena yakin adanya pahala dan dosa walaupun tak nampak. Yakinnya adanya Allah walaupun tak nampak. Kalau alam ini tidak ditakbir oleh Allah Ta'ala, macam tuan-tuan bawa kereta lah. Tiba-tiba driver tak ada. Masuk longkang. Allah berapa pula ustaz? There's only one God. Tuhan yang satu. Kalau Tuhan ada dua, tiga, bergaduh dia. Contoh orang perempuan ada tiga lelaki.
Laki yang pertama Haji Yahya. Mana Haji Yahya? Laki yang kedua Haji Latif. Laki yang ketiga Zaman. Datang bini, laki yang pertama kata, hari ni giliran aku. Haji Latif kata tak, hari ni giliran aku. Zaman pun kata giliran aku. Akhirnya dia bergaduh tiga-tiga, merebut kekuasaan seorang isteri. Gaduh tak? Kalau langit di bumi ada dua Tuhan, maka tentu dia menunjukkan kekuasaan dia bergaduh. Kan? Tak payah banyak kalau dalam Malaysia ni ada dua Perdana Menteri, apa jadi? Sekarang ni tengah kebut jawatan nak jadi menteri besar. Kalau ada dua menteri besar, apa jadi agak-agak? Tak pening kepala tak? Wallahu alam. Agak-agak tak bergaduh. Sebab itu semua adalah amanah. Dalam kitab nasihat agama dan wasiat iman, kalau tuan-tuan tak percaya, tanya tu hujung tanda ada Haji Syawal. Haji Syawal duduk dalam kuliah saya di Taman Muhibah itu. Ada 15 perkara mengundang bala. Satu daripadanya kata dia, amanah dianggap sebagai ghanimah. Orang cari jawatan, orang cari kedudukan dengan tujuan untuk merampas harta kekayaan. Orang yang terpesong dari kebenaran, sahabat yang melencong dari kebenaran, ditaati. Pemimpin-pemimpin diangkat daripada jenis yang serendah-rendah akhlak, buruk akhlak dilantik. Orang yang jujur, orang tak percaya, penipu, penyangak, orang sanjung-sanjung ni tadi. Tak percaya? Besok ada kuliah subuh saya dekat Taman Muhibah, insya-Allah. Sebelum saya bergerak ke Terengganu, boleh tengok kitab tu saya kat sana, insya-Allah. Kalau tak percaya juga, pergi kedai Pustaka Husin, beli sekeping kitab yang bertajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Di penghujung kitab tadi nanti ada satu hadis penutup, baca di hujung sana, 15 perkara yang mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Boleh tengok, tak percaya? If you not believe what I talking about, boleh beli. Sambung balik. Maka kerana tidak dapat dikesan oleh panca indera, mereka menjadikan panca indera sebagai alasan dan berasaskan kepada kebendaan semata-mata. Tak nampak, kata dia, mana ada Tuhan. Tak nampak bukan maknanya tak ada. Macam Karen tak nampak tapi dia ada. Tuan-tuan, tak nampak bukan mana tak ada. Tuan-tuan penat ke? Mana ada orang nampak penat? Tuan-tuan kenyang? Mana ada orang nampak kenyang? Dan tanpa menyedari, sejahil-jahil manusia yang bersifat fitrah dan melihat sekelilingnya, menyedari wujud Tuhan. Orang macam mana bodoh pun, kalau dia duduk nak fikir, dia tengok pokok tu bergoyang, daun tu bertiup dan sebagainya, dia tengok pokok-pokok tu, dia mesti tahu ada yang menurunkan dia, menjaga dia. Takkan kita tak boleh berfikir, tuan? Dan mereka menyedari akal itu ada dengan tanda-tanda yang lahir padanya. Dengan mata kita lihat, nampak, tengok. Kalau kereta, kadang-kadang tuan-tuan ada bateri. Kalau telefon tu ada bateri, kita pegang bateri telefon. Tuan-tuan pegang telefon tu, pernah tengok tak? Kadang-kadang bateri dia kong. Telefon ada, bateri ada, tapi mana kuasa dia? Macam mana dia boleh tak boleh hidup? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban? Subhanallah, ini dinamakan tuan-tuan duduk bertafakur, memikirkan keagungan Allah. Maka sepanjang kita duduk itu dapat pahala. Okey. Dia kata, dan begitu juga lahir dan percaya bahawa tenaga elektrik dengan hanya melihat lampu yang menyala, sifat semula jadi percaya kepada Tuhan dengan memandang alam sekeliling sahaja. Hanya manusia yang tidak tahu kemampuan panca indera atau sifat hati yang menyungsang fitrahnya, menolak wujudnya Tuhan dengan tidak memahami dalil yang tidak terhingga di hadapan mereka. Dalil yang begitu banyak pun dia nampak, dia tak nampak juga, kata dia. Apa bukti lagi? Dah berapa banyak bukti dah ada dah. Afala tatafakkarun, afala yatafakkarun, kamu tak fikirkan, kata Allah. Tengok langit, bumi pusing tu, kita pusing ni. Kalau kita pusing ni, semuanya alamat akan adanya kuasa Allah Ta'ala. Sekarang ni orang sibuk fikir tentang ayat Quran yang bersemayam di atas arahnya. Dah kita tak boleh fikir dah. Kita faham, laisa kamislihi syai', Allah tidak sama, tak serupa dengan sesuatu yang baru. Dah. Tak payah nak penat-penat fikir tu, jauh-jauh dah. Kita yakin Allah kita Tuhan Maha Berkuasa.
Kadang-kadang mereka tidak menolak adanya Tuhan. Ada juga orang yang percaya adanya Tuhan. Sekarang ni orang percaya ada Tuhan, tapi orang tak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Orang tak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Kalau orang percaya kepada apa yang datang daripada Allah, Allah kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkatan. Tetapi sifat buruk yang ada dalam jiwa mereka dan hati menyebabkan mereka tidak mengenali Tuhan sebenarnya. Seperti apa yang dikisahkan kepada kita oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya mereka mensyaratkan untuk mengenal Tuhan itu mestilah dengan melihat. Dia kata kalau nak kenal Tuhan ni kita dapat tengok baru kita boleh percaya. Dan mendengar, kita dengar Allah cakap ni baru kita nak percaya. Iaitu cara yang tidak munasabah dengan sifat ketuhanan mereka, ketuhanan Allah SWT. Al-Quran menentukan sikap dan sikap dan tasawur yang sesat itu dilahirkan kerana sifat jahil mereka, kerana jahilnya mereka. Mereka tak faham, mereka jahil dan tegur, takbur, menyeleweng dan zalim yang menguasai diri mereka. Sebagaimana tentang jahil Allah berfirman, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Artinya, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa dia orang tak mengetahui? Orang jahil, orang bodoh. Dia bercakap, mengapa Allah Ta'ala tidak langsung bercakap dengan kami? Kenapa Allah tak cakap tu dengan kami? Kita ni pun tuan-tuan kan ada juru cakap kita. Bukan kita semua bercakap. Kadang-kadang kita suruh wakil kita bercakap. Bila kita nak meminang, nak kahwin, nak mindang anak orang, ada kita pinang sendiri. Ji, saya ni sebenarnya datang rumah Haji ni nak minang anak Haji. Untuk siapa? Untuk diri saya. Ada ke? Biasanya kita hantar wakil. Maka dia kata kalau ada Tuhan tu betul, kenapa Allah tak bercakap dengan kami? Atau datang tanda-tanda kepada kami? Demikianlah juga orang yang sebelum mereka telah berkata-kata mereka sebenarnya hati mereka itu serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Kepada kaum yang yakin kami datangkan tanda supaya mereka nampak. Macam tadi saya cakap dengan tuan-tuan, ada orang yang yakin satu kebaikan akan dibalas dengan 10, maka dia terus buat benda baik. Tapi ada orang yang yakin satu kejahatan hanya balas 1, maka dia buat jahat 1 aja. Apa nak pening kepala 1? Maka kita istiqamah yakin satu kebaikan yang Allah buat, yang kita buat Allah balas dengan 10 kebaikan. Jadi sampai di situ dulu tuan-tuan, cukup. InsyaAllah kita menyambung kuliah kita pada minggu yang mendatang. Saya rasa tak ada kemusykilan. Ada yang nak bertanya ke? Tak ada. Semua dah faham. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.